Satu. Nombor dua, ada tak ustaz doa yang Nabi baca selepas tahiyat tu? Jawapannya ada. Hak ni kerugian kedua yang besar. Kalau siapa tak pernah beramal sebab dia dah semayang 20 tahun, dia dah solat 30 tahun, dia dah solat 40 tahun, dia tak baca doa ni, doa yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tiap-tiap kali solat selepas tahiyat sebelum bagi salam, iaitu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Siapa boleh ulang, boleh balik awal. Ramai tak tuan-tuan malam ni baru dengar doa ni? Ramai. Berapa tahun dah rugi kita tak buat sunnah ni? 40 tahun. Ada yang 50 tahun. Ini saya muqaddimah ni, dengan doa ini, dengan sunnah ini yang ada kaitan dengan tajuk malam ni. Sambil-sambil lah tuan-tuan mohon dengan Allah, ya Allah, jadikanlah aku di kalangan yang setiap kali aku mendengar kebaikan dan sunnah untuk mudah aku mengamalkannya di dalam kehidupanku. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Itu doa dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari selepas baca tahiyat sebelum bagi salam, Nabi akan ulang 4 permintaan ini sebelum bagi salam. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung denganmu ya Allah daripada azab jahannam. Kan besar permintaan itu. Tuan-tuan, neraka ni tak ada orang masuk sehari, tak ada. Adakah orang masuk sehari betul keluar? Alhamdulillah sehari, nasib baik sehari. Dan neraka ini tuan-tuan, tak ada orang dia masuk neraka kemudian dia berehat di dalam neraka, tak ada. Dia akan berada di antara hidup dan mati. Allah sebut dalam Quran surah Al-A'la, keadaan penduduk neraka, la yamutu fiha wala yahya. Ayat tu dalam surah Sabbihisma rabbikal a'la itu menceritakan ahli neraka ni hidup ke mati. Allah jawab, mati pun tidak, hidup pun tidak, sebab bakar. Setiap saat dibakar itu mati, kemudian setiap saat mati itu dikembalikan nyawa. La yamutu fiha wala yahya. Faham? Malam ni faham benda kedua, faham ayat ni. Subhanallah. Ni malam ni Allah Ta'ala bagi ilmu ni kat saya dan kita semua. Sebut alhamdulillah tuan-tuan. Dapat ilmu, sebut alhamdulillah. Jangan bongkak, jangan takabur. Sebab pengikat nikmat adalah bersyukur. Bila kita sebut alhamdulillah, Allah tambah lagi 10 ilmu baru insya-Allah. La in syakartum la azidannakum. Dapat ilmu baru, sebut dalam hati alhamdulillah, Allah tambah lagi 10 insya-Allah. 1. Jadi Nabi ajar kita duduk di padang mahsyar nanti tuan-tuan, setelah berada di padang mahsyar, pilihan 2 sahaja. Pilihan 2 sahaja, tidak ada nombor 3. Pilihan pertama namanya syurga, pilihan kedua namanya neraka. Ada tak pilihan ke-8? Ketiga pun tak ada dah. Bukan ke-8, ketiga pun tiada. Sama ada kamu menjadi orang yang Allah redha, pahala kamu banyak, Allah sayang kamu, kamu jadi penduduk tetap syurga. Ataupun pilihan nombor 2, hak Nabi doa tadi ni, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah,
aku berlindung denganmu ya Allah daripada azab Jahannam. Satu. Kedua, wa min azabil qabri, ya Allah, tiap-tiap hari tuan-tuan, setiap hari, bukan semayang fardu saja, semayang sunat pun selepas tahiyat akhir sebelum bagi salam, fil alamin innaka hamidum majid, sebelum bagi salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Apakah permintaan kedua yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan ribuan permintaan yang ada? Ada beribu permintaan yang boleh kita minta dengan Allah. Nabi mengkhususkan nombor satu daripada azab neraka Jahannam. Nombor dua, kata Rasulullah, ya Allah, aku berlindung daripada azab kubur. Azab kubur ni di alam barzakh. Alam barzakh ni cerita dia kalau kita nak dengar 3 jam habis cerita alam barzakh. Alam barzakh ni dunia ke akhirat? Jawapannya, alam barzakh ialah satu alam yang tersendiri. Dia bukan dunia dan dia belum lagi akhirat. Oh, banyak tak benda nak kena belajar tuan-tuan? Banyak. Hadir majlis ilmu, alhamdulillah. Barzakh ini tuan-tuan satu alam yang tersendiri. Dia bukan di bumi ini dan bukan di akhirat sana. Bukan di syurga, bukan di neraka dan bukan di akhirat. Dia selepas alam dunia dan sebelum alam akhirat. Di sana juga hanya ada 2 buah negara. Sama ada selepas orang itu mati, dia berpindah ke Raudhatun min Riyadil Jannah, ke satu negara namanya Taman Syurga, ataupun selepas orang itu mati, dia pergi ke satu tempat nama dia Hufratin min Hufarin Niran, satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Wal'iyadzubillah. 2 tempat je di barzakh. Barzakh ini kehidupan. Sama ada seseorang itu menikmati kehidupan yang bahagia di alam barzakh, ataupun orang itu sudah mula diseksa di alam barzakh, di di lubang-lubang api neraka. Wal'iyadzubillah. Ada hari rehat tak ustaz? Tuan-tuan yang kerja kilang, saya pernah kerja kilang dulu selepas SPM, sebelum sambung belajar ke Syria. Saja ambil pengalaman masuk kilang kayu. Waktu masuk kilang kayu tu, saya tengok debu dan habuk kayu tu di tingkap tebal ni. Saya tengok, Allah, debu dia tebal ni, setiap hari dia kena cuci. Bila dia mula loceng, tangan kena buat kerja lah. Potong kayu, bentuk kayu, licinkan kayu, sampai loceng tu berhenti, baru mesin tu berhenti. Habis 3 jam bunyi loceng rehat, duduk macam tu, letih. Bukan kena seksa tuan-tuan, buat kerja. Di alam barzakh ada rehat tak? Di alam barzakh jawapannya tiada rehat. Sekali kamu masuk ke alam barzakh, malaikat heret kamu ke lubang neraka. Daripada siksaan itu sampai Israfil tiup sangkakala yang kedua, kamu akan terus menerus diseksa daripada pagi sampai ke pagi, sampai ke pagi, sampailah kiamat. Ustaz sebut satu, ustaz contoh penyiksaan, saya sebut satu je. Contoh ruang penyiksaan di dalam alam barzakh ialah, kata Rasulullah, aku melihat dengan mata kepalaku sebuah rumah yang besar, di dalamnya dihidupkan api. Kemudian aku melihat di dalam rumah besar itu tiada ruang untuk orang keluar. Apabila api itu marak ke atas, maka manusia yang berada di dalam rumah itu akan melambung-lambung hingga ke bumbung rumah itu, kerana dilambung oleh jilatan api tadi. Yang tu contoh satu. Cukuplah satu je kan, yang lain tu nak kena cari.
Sampai bila tu? Sampai Israfil tiup sangkakala yang kedua, baru pergi berjalan menuju ke alam, menuju ke padang mahsyar. Itu perjalanan dia. Dengan sebab itu Nabi sebut kepada kita, sesungguhnya barzakh itu benar. Kehidupan selepas kematian sebelum akhirat namanya barzakh, wal barzakhu haq. Kehidupan barzakh itu benar. Nak percaya, tak mau percaya, sudah. Tetapi dia benar. Maka Nabi ajar kita, wa a'udzu bika min azabil qabri, wa min azabil qabri. Doa ketiga yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas baca tahiyat fil alamin innaka hamidum majid, sebelum bagi salam, Nabi memanjatkan dan bermohon kepada Allah, wa min fitnatil mahya wal mamat, ya Allah, aku berlindung daripada segala jenis fitnah sepanjang hidup dan segala jenis fitnah selepas kematian. Fitnah sepanjang kehidupan. Apa itu fitnah? Fitnah itu ujian dan cabaran. Bila akan datang zaman fitnah? Ni tajuk ni. Bilakah akan datang zaman fitnah sehingga membuatkan daripada ribuan permintaan yang ada atas muka bumi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan kepada Allah. Nabi ajar kita semua, Nabi ajar umat dia minta dengan Allah. Permintaan yang ketiga, ya Allah, kami berlindung denganmu ya Allah, segala fitnah sepanjang hidup dan segala fitnah selepas kematian. Maka bapa kepada segala fitnah namanya Dajjal. Di bawah Dajjal Allah menciptakan kepada umat akhir zaman ini beribu-ribu fitnah. Allah menciptakan, menduga, menguji umat akhir zaman ini, umat Rasulullah sebelum kiamat, dengan ribuan ujian, fitnah yang boleh menguji iman mereka, yang boleh meretakkan iman mereka, bahkan boleh membaham terus keseluruhan iman mereka. Banyaknya jenis ujian ini, pelbagainya jenis fitnah ini, sehinggalah fitnah ini akan ditutup akhirnya dengan bapa segala fitnah, namanya Dajjal. Sebab itu Nabi ajar saya, tuan-tuan, Nabi ajar kita semua, mohon dengan Allah, minta Allah yang pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada segala jenis fitnah. Kerana fitnah itu memuncak kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bukti fitnah itu kamu memuncak dan berkumpul ketika zaman umat Nabi Muhammad? Buktinya mudah sahaja, iaitu Dajjal akan datang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada umat Nabi lain tidak ada Dajjal. Tuan-tuan, Dajjal bapa segala fitnah alam. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah, hadis, semenjak Allah menciptakan Nabi Adam sampai kiamat, tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah yang bernama Dajjal. Ujian dan kekeliruan, dugaan yang paling besar Allah sediakan di dalam alam ini kepada umat Nabi Muhammad, dan fitnah itu namanya Dajjal. Sebab itu Nabi ajar kita doa yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan doa yang keempat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tengok tuan, permintaan ada beribu atas muka bumi Allah. Nabi khususkan 4.
yang keempat, mohon dengan Allah, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada fitnah dan kejahatan Al-Masih Ad-Dajjal. 4 benda.